So hari ni kita akan tengok kita akan tengok dalam buku teks muka surat 8 apa kaitan pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang. Okey, maksud dia kat sini kita dah tahu kita dah belajar dalam yang lepas yang biasanya macam ni je lah. Okey, 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. Okey, sama dengan juga 4, 5 tolak 2. Okey, itu yang kita dah belajar pada sesi yang sebelum ni. Okey, untuk hari ini kita akan tengok dalam muka surat 10. Okey, apa kaitan antara nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendaraban berulang. Okey, maksud dia kat sini kalau pendaraban biasa, pendaraban berulang yang kita dah belajar sebelum ni, contoh 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 4. So, awak akan dapat 3, ini asas dia, di mana 3 tambah 4, di mana 3 tambah 4 Okey, sebab bila darab dia akan jadi tambah. So, 3 kuasa 7. So, 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa 7. Itu pendaraban berulang yang biasa. Tapi, apa yang akan jadi bila awak jumpa soalan macam ni? Okey. Bila awak jumpa 5, okey, kuasa 4, kuasa 3. Okey, bila dia bagi macam ni, maksudnya ini untuk pendaraban. Okey, bila darab, maksud dia macam ni. 5, 4 darab 3. Dia tak macam yang tadi lah sebab yang ni menunjukkan simbol untuk darab dengan kuasa yang di luar dengan yang di dalam. So, 5 kuasa 4 darab 3 awak akan dapat 12. So, bila awak jumpa soalan macam ni, dia akan darab kuasa yang di dalam, darab dengan kuasa yang di luar. Okey, so tanpa membuang masa, kita tengok contoh 9 muka surat 11. Okey, contoh 9C. Okey, dia bagi negatif Y kuasa kuasa berapa ni? Y 6 kuasa 3. Okey, so jawapan dia senang saja. Asal dia kita tahu negatif Y. 6 darab 3 dapat 18. Okey, itu sahaja untuk yang 1C tu. Okey, bila disuruh permudahkan. Lepas tu dia suruh tentukan sama ada persamaan berikut atau palsu yang soalan nombor 2. So, kita tengok soalan nombor 2. B. Okey, dia nak tengok soalan nombor 2. B. Okey, 2B tu adalah 2 kuasa 3 darab 4. Sama ke tak dengan 2 kuasa 2, kuasa 2, 6. Okey, simbol kat luar ni adalah kuasa kat di luar lah. Okey, so bila awak jumpa macam ni, asas yang sama iaitu 2. 3 darab 4. Ini adalah 2 darab 6. Okey, so 3 darab 4 dapat 12. Okey, dia nak tengok sama ke tak dengan yang sebelah kan. So, 2 darab 6 adalah 12. So, sama. So, penyertaan ni adalah benar. Sebab 2 yang di sebelah kiri kanan adalah sama. Okey, apa akan jadi kalau dia tak sama? Okey, kita tengok soalan yang nombor 2C tu. Okey, soalan nombor 2C dia bagi sekejap dia bagi 27 kuasa 2 4 sama dengan 3. Okey, 3 sebentar. Silap. Soalan dia yang ni. Adakah 3 kuasa 2 kuasa 6 sama dengan 27 kuasa 2 kuasa 4? Okey, kita tahu ini soalan dia macam ni. So, kita tahu yang di sebelah senang saja awak nak selesaikan. So, macam ni 3, 2 darab 6. Okey. So, untuk yang di sebelah 27 dia boleh kecilkan jadi dengan kuasa 3. So, awak boleh dapatkan 3. 3 berapa kali darab 3? Berapa kali 3 ni didarab untuk dapat 27? Awak boleh tekan kalkulator macam 3 darab 3 baru dapat 9. 9 darab 3 dapatlah 27. So, ada 3 kali. So, darab 2 dulu. Okey, yang di dalam dia ni.
Lepas tu baru darab dengan 4. So 2 darab 6 adalah 12. Dan manakala adalah sini 3, 6 darab 4. Ni 3 darab 2, 6. Sebab ni 3 kuasa 3 yang tadi. Darab 2 yang di dalam, baru darab 4 yang di luar. So 3 darab 2, 6. 6 darab 4, 24. So tak sama. Bila tak sama, ini adalah palsu. Sebab kiri kanan dia tak sama. Okey, senang kan untuk yang ni? Okey, so kita tengok pula untuk contoh 10 di mana bagaimana anda menggunakan hukum indeks untuk operasi pendaraban dan pembahagian. Ini dalam muka surat 12. Boleh tengok muka surat 12. Okey. Muka surat 12. Di mana, macam mana awak nak tunjukkan dia macam ni. Okey, kita tengok contoh 10. Okey, Contoh 10. Okey, 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4. Ni salah satu contoh dia lah. Okey, sekejap kuasa 3 yang di luar. Okey, bila awak dapat macam ni, soalan dia, bila ada kurungan, maksud dia semua kena darab 3. Termasuklah yang nombor ni. Maksudnya macam ni. 7, 3 darab 3. So, 5, 4 darab 3. So, awak akan dapat 7, 3 darab 3, 9. Dan manakala 5, ni darab darab 5, 4 darab 3 dapat 12. So, ini jawapan akhir awak. Begitu juga untuk kita pergi yang susah sikit. Di mana kalau awak tengok G, dia ada bagi 3M kuasa 2 N kuasa 3 over 3 kuasa 3. Lepas tu over N 6M kuasa 3N. Okey, dia bagi macam ni. Okey, so kita kena cari satu. Kita buat satu-satu dulu. Di mana bila nampak kurungan, okey, maknanya nombor ni pun kena darab 3. Okey, macam ni. 3 kuasa 3. Okey, M. Yang ni 2 kan? Okey, 2 darab 3 kuasa yang di luar. N pun sama, 3 yang kuasa dalam kena darab 3 kuasa yang di luar. Over N, M, 3. N bila dia tak bagi kuasa kat sini, maksudnya kita tahu bahawa N tu sama dengan 1, kuasa 1. Okey, so kita boleh buat 3 darab 3 kuasa 3. Sama ada awak boleh tekan kalkulator. Okey, kejap. Mana kalkulator cikgu? Okey. Sekejap. Okey, so awak boleh tekan kalkulator. 3 macam cikgu tekan kuasa menunjukkan kuasa yang ini. 3 kuasa 3. So kalau awak nak buat 3 darab 3 pun boleh 3 kali darab lah. So awak akan dapat 27. Okey. So 27. M 2 darab 3 6. N 3 darab 3 9. Over 6M3 N 1. Okey, so kita konsep dia kat sini, kita bawa geng jumpa geng. Nombor jumpa nombor, huruf jumpa nombor. So awak boleh tulis dulu 27 bahagi 6. Okey. Buat keluar dia dulu. Sebab 27 je ada, bahagi dengan 6. Sebab bahagi kenapa ni bahagi kan? Okey. M dengan M lah. N dengan N. Okey. So, M, bila M yang di bawah ni adalah 3. Sini simbol bahagi. Bahagi dia akan jadi tolak 3. N pula, bila 9 yang atas, bila dia ada simbol bahagi di bawah, dia akan tolak 1. So, kita tahu macam ni. So, cari dahulu 27 bahagi 6 dapat berapa. Okey, kalau awak tekan kalkulator, dia akan bagi perpuluhan kan. Okey, dia akan bagi perpuluhan. So, tekankan kepada pecahan. So, 41/2. Bila 41/2, awak boleh permudahkan dia macam ni. Okey, 4 darab 2, 8. 8 tambah 1. Dia macam ni. Okey. Dapat 9/2. 4 darab 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9/2. Okey, so 9/2 kita punya nombor ni.
Okay, so M pula. M dulu. 6 tolak 3 awak akan dapat 3. N pula 9 tolak 1 awak akan dapatlah 8. Ini jawapan akhir awak. Okay. So, kita ambil yang lagi susah, soalan H. Okay, soalan H. Okay, untuk soalan H. Okay, H yang dia bagi adalah 2x 3 y kuasa 4 tutup kurungan kuasa 4 juga darab dengan 3xy 2 over kuasa 3. So, over 36 x 10 y 12. Okey. Pertama, bila awak nampak soalan macam ni, kita kena buat satu-satulah. Okey, cikgu ajar buat satu-satu. Kita settle dulu kawasan sini. Di mana semua ni kena darab 4. So, 2 darab kuasa 4. So, x pun 3 darab 4. Begitu juga untuk y. Yang kuasa asal 4 darab 4. So, baru pergi yang ke sebelah. Bila pergi ke sebelah, 3 darab 3. Okey, maksud bukan darab 3. 3 kuasa 3. Dia simbol kuasa. X ni kita tahu kalau dia tak bagi kuasa, maksud dia kuasa 1. 1 darab 3. Manakala y yang kuasa 2 asal darab juga 3. So, baru kita buat yang di bawah. Yang di bawah tak usik lah. Tak ada apa-apa yang perlu diusik. Okey, kita buat satu-satu. 2 kuasa 4. Awak boleh tekan kalkulator. Macam cikgu ajar tadi. Easy je. Senang je. Macam cikgu duk buat adalah. Okey, 2 tekan 2. Tekan macam bumbung rumah ni. Kuasa 4. So, awak akan dapat 16. So, 16 X 3 darab 4 adalah 12. Y 4 darab 4 adalah 16. Settle untuk bahagian sini lah. Sebelah dia pula 3 kuasa 3 adalah 27. Okey, 1 darab X ni pula adalah 1 darab 3, 3. Y pula 2 darab 3 adalah 6. Baru kita settle 36. Kita tulis 36, 10, Y 12. Okey, sampai sini awak perlu geng bertemu geng. Nombor jumpa nombor, huruf jumpa huruf. Okey, kita ada 16 darab 27. 16, 27 ni darab. Bahagi, kenapa bagi? Sebab bahagi 36. Okey, kita geng jumpa geng ni. Okey, X. X kita ada dua-dua di atas iaitu 12 dengan 3 kan. Tapi bila darab dia akan jadi tambah. Tapi bila ada X di bawah juga 10. Bila bahagi kita akan jadi tolak. Okey. So, settle untuk X. Tak ada dah lagi X kan. So, Y pula. So, bila Y, kita ada 16. Kita ada 6. Jadi, bila darab dia akan jadi tambah. So, kita juga ada 12 yang di bawah. Kita akan tolak 12. Okey. Barulah awak boleh cari satu-satu. 16 darab 27 bahagi 36 awak akan dapat 12. X awak akan dapat 12 tambah 3. 15 tolak 10 awak akan dapat 5. Y pula 16 tambah 6, 22. Tolak 12 awak akan dapat Y itu adalah 10. Okey, settle untuk hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa next week untuk kelas untuk akan datang. Okey, thank you.